Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pembelajaran pada hari ini, iaitu pelajaran zakat minggu 6. Okey, tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu pelajaran 4, benda dan kadar zakat fitrah. Okey, benda dan kadar zakat fitrah. Benda yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah itu ialah makanan asasi, maksudnya makanan yang seharian kita ni ya, yang mengenyangkan bagi penduduk sebuah negeri, seperti beras di negara-negara Asia. Macam negara kita ni ya, negara Asia makan beras kan. Gandum di Eropah, biasanya gandum ni diorang jadikan tapung, itu namanya gandum. Okey, buah kurma dan gandum di negeri Arab. Di negeri Arab, diorang selalu makan kurma dan gandum. Gandum itu dijadikan tapung, satu dijadikannya tumpi, dimakan diorang lah. Sifat yang dikehendaki pada benda yang wajib dijadikan zakat fitrah. Benda-benda yang wajib dijadikan zakat fitrah itu hendaklah: 1. Makanan asasi pada kebiasaannya dimakan oleh penduduk sebuah negeri. Makanan asasi macam ketania. Kalau ketani makan nasi, kalau dia makan nasi biasanya dia dapat kenyang. Biasanya macam itu, makan tah ubi, tah apa saja, masih je mencari nasi itu. Macam negara ketani Asia ni ya. Makanan yang mengenyangkan, makanan itu mestilah mengenyangkan. Kalau gula-gula, chewing gum, ini mengenyangkan kan tu? Itu bukan makanan asasi dan bukan yang mengenyangkan. Tidak bercampur dengan benda-benda yang lain seperti tanah dan hama. Maksudnya makanan-makanan tanah itu bukan bercampur-campur dengan tanah-tanah. Okey, ia bersih. Tidak rosak seperti berulat dan basah dan sudah lama sehingga berubah rasa, warna atau baunya. Maksudnya di sini beras satu bulat sudah, macamnya ketani orang Brunei berkutu. Kalau tani membasuh beras ada warna macam putih-putih tu, baik lagi tu dapat dibuang. Ini sampai berubah sudah baunya, rasanya. Dia juga lagi kan termakan rasanya tu, kalau walaupun dimasak. Kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan. Kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan bagi diri tiap-tiap seseorang ialah: 1 gantang Baghdad, iaitu 4 kali 2 tapak tangan dengan kad sederhana penuh dengan beras, bersamaan dengan 3 kati 12 tahil atau 2 kilometer 2 kilo 268 gram, maksudnya 2,268 kilogram maksudnya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan benda dan kadar zakat fitrah. Sesebuah negeri itu mempunyai beberapa jenis makanan yang mengenyangkan, tetapi tidak semua jenis makanan itu menjadi makanan asasi bagi penduduknya. Bahkan penduduknya makan satu jenis makanan dan sebahagiannya makan jenis makanan yang lain. Maksudnya di sini ada di negeri itu yang makan nasi gitu, makan baras. Tapi ada juga di negeri itu yang makan gandum. Maksudnya bertapung buatnya tumpia untuk makanannya. Macam mana tu caranya? Terserah kepada orang yang akan mengeluarkan zakat untuk memilih jenis makanan yang hendak dikeluarkannya. Boleh, terserah. Ia mau pilih beras kah ataupun ia mau pilih gandum. Mana saja antara dua. Maksudnya afdal memilih jenis makanan yang paling baik dan mulia pada pandangan masyarakat di negeri itu. Tapi kalau lebih afdalnya makanan itu yang diiktiraf lah, maksudnya yang terbaik dalam negeri itu. Kalau diiktiraf dalam negeri itu nasi, beras lah. Kalau yang diiktirafnya gandum lah. Ikut di sesebuah negara tu mengiktiraf negara tu,
beras asasi diorang. 2. Sebuah negeri itu tidak mempunyai makanan yang mengenyangkan. Di dalam negeri itu tidak ada makanan mengenyangkan. Maka harus dikeluarkan jenis makanan yang mengenyangkan daripada makanan negeri yang hampir dengannya. Kalau sekiranya contoh, di negeri itu tidak ada untuk makanan mengenyangkan. Durang biasanya makan yang buah-buahan, sayur-sayuran, macam kita ni vegetarian, orang vegetarian macam tu. Lihatlah harta negara sebuahnya tu, kalau dengan yang sebuahnya tu makai gandum, ikutkan gandum, berzakat dengan gandum. Kalau sebelah negerinya tu beras, beraslah dengannya mengeluarkan zakat. 3. Mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan yang tidak mengenyangkan seperti ambulung. Tahu ambulung? Yang kata ni orang Brunei, ambuyat. Okey. Tidak sah dijadikan zakat fitrah kerana ia bukan dari jenis makanan asasi penduduk negeri kita ni. Ambulung tu tani punya pulang tu kira trademark tani, tapi bukan makanan asasi tani tu ambulung tu. Okey, tani punya tradisi saja, makanan tradisi. 4. Mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum sebagai ganti beras jika kedua-dua makanan tersebut makanan asasi sesebuah negeri. Maksudnya yang pertama, harus mengeluarkan zakat gandum sebagai ganti beras kerana gandum lebih tinggi mutu dan nilainya. Maksudnya di sini harus mengeluarkan zakat dengan gandum diganti dengan beras, pasalnya beras itu lebih bermutu tinggi, lebih mengenyangkan lah maksudnya. Okey, yang kedua, tidak harus mengeluarkan zakat beras sebagai ganti gandum kerana beras kurang bermutu dan nilainya. Maksudnya di sini ia mau tidak harusnya zakat berasnya kalau gantinya dengan gandum itu kurang mutunya dan nilainya. Yang ketujuh, seseorang yang mengeluarkan zakat dengan mencampurkan 1/2 gantang gandum dan 1/2 gantang beras. Apa hukumnya? Separuh gandum, separuh beras. Hukumnya tidak harus kedua-duanya disatukan, bahkan dikeluarkan satu jenis saja dijadikan zakat fitrah. Tidak harus. Kalau boleh satu-satu. Kalau kan mau gandum, gandum saja. Kalau kan mau baras, baras saja. Okay. Yang kelima, mengeluarkan zakat dengan menggunakan nilai harga makanan, yakni mata wang. Menurut mazhab Syafi'i, wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan itu sendiri. Kalau menurut Syafi'i, wajib mengeluarkan dengan makanan itu zakat fitrah itu dengan sendiri, diri sendiri. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, harus mengeluarkan zakat fitrah menurut nilai harga makanan mata wang. Bolehnya pakai duit, mengeluarkan zakat pakai duit. Kalau Syafi'i, mesti makanan beraslah dikeluarkan. Kalau Hanafi, boleh pakai mata wang, boleh pakai duit. Kedua-duanya cara ini adalah sah di sisi syarak. Boleh sebenarnya di sisi syarak atau pendapat saja. Okey. Seseorang mengeluarkan zakat dengan kadar yang kurang pada 1 gantang baras. Maksudnya bagi yang kurang mampu, wajib mengeluarkan zakat fitrah beberapa yang ia terdaya kerana menunaikan perkara yang wajib ke atasnya, umpamanya setengah gantang atau kurang daripadanya. Misal contohlah, ia mengeluarkan itu pasalnya ia kurang mampu. Orang fakir lah tu, miskin. Fakir miskin pun wajib dia mengeluarkan zakat. Namanya orang Islam. Tapi yang semampunya sajalah. Kalau semampunya yang hanya dapat setengah setengah saja. Yang ia melepaskan ia punya kewajipannya berzakat itu. Okay. Di negara Brunei Darussalam, kebiasaannya, ini info ni di negara Brunei Darussalam, kebiasaan kita mengeluarkan zakat fitrah
dengan nilaian mata wang. Tani di negara Brunei Darussalam ni tani makai mata wang, pakai duit pakai wang, iaitu menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafi. Tani pakai mazhab Hanafi, pakai mata wang. Kadar zakat fitrah bagi tahun 1433 Hijrah bersamaan 2012 Masihi, beras siam dulu barasa tahun 2012, harga beras satu kalau sekilo, kalau untuk mengeluarkan zakat pakai duit RM1.93. Kalau beras wangi RM2.84. Sekarang ni naik kah? Naik jadi dalam RM2 lebih lah, kan RM3 kalau beras siam. Okey. Terima kasih kerana melayari channel Cikgu Sina. Jangan lupa ulang lagi video ni balik-balik supaya faham, dan ulang kaji di rumah. Semoga bermanfaat. Cikgu sudahi dengan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.